Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid? Kita berjumpa lagi. Okey, untuk hari ini kita akan mempelajari bab 2. Bab 2 ialah perwakilan data. Dan pembelajaran hari ini subtopik kita ialah sistem nombor perduaan. Okey, pengenalan. Data diwakilkan dalam komputer sebagai isyarat elektrik dengan menggunakan digit kosong. Digit kosong mewakili off dan digit 1 iaitu mewakili on. Komputer melihat semua data sebagai satu siri nombor perduaan. Semua data yang diproses oleh komputer perlu ditukarkan kepada format nombor perduaan, iaitu siri nombor 0 dan 1 sahaja. Litar dalam sesuatu pemprosesan komputer dibentuk daripada berjuta-juta transistor. Transistor ialah suis halus yang diaktifkan oleh isyarat elektronik yang diterima. Suatu program komputer adalah satu set arahan. Pengatur cara menuliskan kod komputer yang terdiri daripada set arahan. Setiap set arahan akan diterjemahkan kepada kod mesin yang menggunakan kod nombor perduaan supaya unit pemprosesan dapat melaksanakannya. Contohnya perisian, muzik, gambar, dokumen dan sebagainya yang dimasukkan atau diinputkan oleh pengguna kepada komputer akan diproses oleh komputer dan disimpan dalam bentuk nombor perduaan. Semua maklumat dalam komputer disimpan dalam bentuk nombor perduaan. Jika kita lihat contoh animasi di bawah ini, ini ialah bahagian input. Input ialah sesuatu yang kita masukkan ataupun maklumat yang kita masukkan ke dalam komputer. Contohnya daripada tertikus, papan kekunci, kita masukkan nombor-nombor atau huruf-huruf ataupun simbol-simbol. Kamera, kita masukkan gambar. Mikrofon, kita masukkan suara. Kemudian, unit pemprosesan akan memproses maklumat-maklumat input tadi kepada nombor perduaan dan hasilnya nanti kita akan dapat paparan output di dalam monitor. Jika pengguna masukkan J, dia akan keluar J. Tapi untuk proses dari J pergi ke output ini adalah nombor perduaan yang menterjemahkan ataupun kita panggil bahasa mesin yang akan menterjemahkan nombor ataupun huruf daripada papan kekunci tadi kepada hasilnya. Begitu juga jika kita masukkan suara, suara itu akan diproses dengan menggunakan kod nombor perduaan 10 sahaja tadi itu dan hasilnya ialah kita akan dengar suara melalui pembesar suara. Baiklah murid-murid, mari kita berkenalan dengan nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Apakah bezanya di antara kedua-dua jenis nombor ini? Nombor perpuluhan, tengok kata kunci puluh. Dikenali sebagai sistem asas 10. Puluh sistem asas 10. Manakala nombor perduaan, kata kuncinya iaitu 2, dikenali sebagai sistem asas 2. Asas 10, asas 2. Digit-digit yang mewakili asas 10 ialah kita mulai daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Manakala digit-digit bagi nombor perduaan hanyalah 0 dan 1 sahaja. Tiada nombor lain. 2, asas 2, 2 saja nombor dia iaitu 0 dan 1. Apakah kegunaan sistem nombor perpuluhan ini? Inilah sistem yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita.
Seperti kita kira wang. Hari ni bawa duit pergi ke sekolah berapa ringgit? Kita akan cakap RM2, RM2.50, RM5, okey. Bilangan murid. Kita akan cakap hari ni murid yang hadir kelas cikgu 40 orang. Okey. Berat badan dan sebagainya. Okey, manakala nombor perduaan ini digunakan untuk menyimpan data di dalam komputer. Okey, data di dalam komputer sebenarnya disimpan dalam bahasa mesin. Bahasa mesin ini ialah hanya terdiri daripada set nombor perduaan iaitu 0 dan 1 sahaja. Okey, yang kita dah dapati tadi, kalau 0 untuk off, 1 untuk on, daripada isyarat elektrik transistor itu tadi kan. Okey, subscript. Subscript ni ialah nombor kecil paling hujung bagi setiap jenis nombor. Okey, contoh untuk nombor perpuluhan ialah subscript dia semestilah 10 di hujung nombor. Okey, kalau kita contoh nombor 89, subscript tu yang kecil 10 kita letak paling hujung tu nombor. Okey. Biasanya nombor perpuluhan tidak ditulis subscript pada hujung nombor. Okey, kalau kita buat penulisan biasa untuk nombor perpuluhan yang kita gunakan, kalau kita tulis bilangan murid 40 orang, kita tidak letak subscript 10 di belakang 40 itu kan. Kita akan tulis saja 40. Manakala untuk nombor perduaan, kita mesti tulis subscript 2. Itu menunjukkan ia adalah nombor perduaan. Okey, contoh di sini 101, kita akan letakkan 2 kecil di hujung sekali dan 2 kecil itu kita panggil sebagai subscript 2. Okey, nilai tempat. Okey, untuk nombor perpuluhan, kita akan gunakan asas 10, iaitu kita akan mulakan dengan 10 kuasa 0, 10 kuasa 1, 10 kuasa 2, 10 kuasa 3 dan akan naik 10 kuasa 4, lepas tu 10 kuasa 5 dan seterusnya. Kemudian, apa-apa nombor kuasa 0, jawapan dia ialah 1. Okey, apa-apa nombor kuasa 1 ialah jawapan nombor itu tersebut. Kalau 10 kuasa 1, jawapannya ialah 10. 10 kuasa 2 maksud dia ialah 10 darab 10. Okey, begitu juga 10 kuasa 3 maksud dia ialah 10 darab 10 darab 10. Maknanya ada 3 nombor 10. Kalau 10 kuasa 3 iaitu jawapan dia ialah 1000. Okey, dan seterusnya lah. Okey, jadi kalau nombor perpuluhan, kita tahu kita akan start daripada 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan seterusnya. Jadi kalau kita ada contoh nilai tempat digit untuk 3, 4, 5 ini, 3 ini kedudukannya ialah pada 300, 4 kedudukannya ialah pada 40 dan 5 kedudukannya di kawasan sah iaitu 5. Kita akan darabkan dengan nilai tempat digit. Okey, begitu juga dengan nilai tempat digit bagi nombor perduaan. Jadi kata kunci tadi cikgu dah cakap perduaan ialah 2. Jadi asas dia ialah 2. Jadi 2 kuasa 0, apa-apa nombor kuasa 0, jawapan dia apa murid-murid? 1. 2 kuasa 1, jawapan dia ialah nombor tersebut, asas tersebut iaitu 2. 2 kuasa 2, 2 darab 2 bersamaan dengan 4. 2 kuasa 3, maknanya ada 2 3 kali. 2 darab 2 darab 2. Okey. Bukan 6. Kadang-kadang murid selalu silap. 2 darab 2 darab 2, jawapan dia 6. Salah. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. Okey. 2 kuasa 4, maknanya 2 ada 4. Okey. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 darab 2, 16. Jadi ini ialah kedudukan dia ya. 1, 2, 4, 8, 16. Kalau ada sebelah, maknanya 32. 2 kuasa 5. Okey.
Kalau kita ada nombor perduaan 1011, di manakah kedudukan dia? Nilai digit dia. Okey, jadi untuk 1 yang pertama ini kedudukannya berada di 8, iaitu 1 kali 8, 8. Okey, kedudukan yang kedua, 0 berada di 4, 0 kali 4, 0. 1 kali 2, 2 dan 1 kali 1, 1. Okey. Semoga murid-murid faham bezanya nombor perpuluhan dan perduaan. Sebenarnya kita ada banyak lagi jenis nombor lain, contohnya nombor perlapanan, nombor per-16-an yang mana asasnya ialah nombor tersebut. Okey. Baiklah murid-murid, mari kita lihat aktiviti berfikir 2.1. Ini dalam buku teks ya. Nanti murid-murid cuba lihat aktiviti ini dalam buku teks. Tapi hari ini cikgu tunjuk macam mana kita nak buat aktiviti ini. Okey, pengiraan dengan menggunakan nyalaan mentol. Jadual di bawah menunjukkan susunan 3 biji mentol pada nilai tempat nombor perduaan. Mentol menyala mewakili 1 dan mentol tidak menyala mewakili 0. Teliti jadual berikut dan berikan nilai dalam perpuluhan untuk setiap baris. Okey, ini nilai tempat nombor perduaan. Ini nilai dalam perpuluhan. Okey. Kenapa ni ada 1, 2, 4? Kita dah tahu tadi kan nombor perduaan dimulai dengan 2 kuasa kosong iaitu 1, 2 kuasa 1 iaitu 2 dan 2 kuasa 2 iaitu 4. Okey, kita lihat set yang pertama. Mentol tidak menyala, dia akan jadi kosong. Tidak menyala, kosong. Kalau menyala, 1. Maka nilai dalam perpuluhan ialah kita akan darabkan 0 darab 4 tambah 0 darab 2 tambah 1 darab 1. Jadi kita akan dapat nilai dalam perpuluhan itu ialah 1. Okey. Begitu juga yang seterusnya. Lampu tidak menyala, 0. Lampu menyala, 1. Lampu tidak menyala, 0. Kemudian kita akan darabkan setiap nilai lampu itu kepada nilai tempatnya dan kita akan dapat jawapan 2. Okey. Yang seterusnya 0, 1, 1. Kita akan darabkan dan kita akan dapat jawapan 3. Dan untuk set ini ada 1 mentol menyala, 2 tidak menyala, 1 darab 4, 4, 0 darab 2, 2, 0 darab 1, 0 darab 2, 0, 0 darab 1, 0 sama dengan 4. Okey, kalau ketiga-tiga lampu ni menyala, agak-agak apa jawapannya murid-murid? Cuba fikir. Cikgu tinggalkan soalan ni untuk kamu. Cuba cari. Kalau ketiga-tiga lampu menyala, apakah jawapan nilai dalam perpuluhan? Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula aktiviti berfikir 2.2. Okey. Bina sebuah poster tarikh perduaan. Poster yang direka bentuk perlu dapat memaparkan tarikh dalam hari, bulan dan tahun mengikut format HH. HH tu maksudnya hari. Okey. BB bulan, TT tahun. Okey, contoh kalau cikgu bagi soalan ni, contoh 05 HH 08 BB 2008 TTTT. Okey. Jadual di bawah menunjukkan satu contoh reka bentuk tarikh perduaan. Okey, ini diberi poster. Okey. Kalau contoh untuk 05 hari ya, HH. Okey, di sini kosong tidak perlu dihitamkan. Untuk dapat 5, kita tahu kita akan darabkan dengan nombor perduaan di tepi ni. Ini ialah 2 kuasa 01, 2 kuasa 1, 2, 2 kuasa 2, 4, 2 kuasa 3, 8. Jadi kita perlukan 1 darab dengan 4, 4. 1 hitam darab dengan 1 sama dengan 1. Jadi kita tambahkan akan dapat 5. Begitu juga dengan bulan. Okey. Kalau bulan 8, 08 kan? Jadi yang paling sesuai di sini ialah 1 hitam untuk 8 sahaja. Jadi 08.
Kalau 12, maknanya di sini kita perlu hitamkan 1 untuk mewakili nombor 1 dan di sini kita perlu hitamkan 2 untuk mewakili nombor 2. Okey. Tahun, okey. Disebabkan tahunnya ialah 2008, maka yang pertama, lajur yang pertama ini kita hitamkan 2, iaitu 1 kali 2, 2. Dan yang ini kosong, tidak perlu apa-apa, kosong kali apa semua ni, kosong. Kosong, 8, 1 kali 8. Okey, ini contoh aktiviti berfikir 2.2. Okey. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan belajar untuk menukarkan nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Contoh ini adalah contoh dalam buku teks, iaitu soalannya, tukarkan nombor perduaan 101111010 kepada nombor perpuluhan. Tengok betul-betullah soalannya, tukar nombor perduaan dari 2 pergi kepada nombor perpuluhan, 10. Okey, asas 2 pergi kepada asas 10. Okey, apakah langkah-langkah yang perlu kita ikut? Okey, langkah pertama, kita hendaklah menuliskan nilai tempat nombor perduaan dalam jadual bermula dari baris kanan. Okey, dari baris paling kanan, iaitu kita cek nombor yang diberi, nombor perduaan yang diberi. Kita ada 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tempat. Okey, maknanya kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tempat untuk nilai tempat nombor perduaan. Kita mulai dengan 2 kuasa kosong paling kanan. Okey, dia akan meningkat, semakin ke kiri dia akan meningkat. Okey, 1, 2, 4, 8, 16, kalau murid boleh perhatikan betul-betul, dia akan meningkat seganda. Kalau 16 tambah 16, dia akan jadi 32. 32 tambah 32, dia akan jadi 64. Dan seterusnya lah. Okey, kemudian kita masukkan soalan yang diberi tadi. Masukkan nilai nombor perduaan yang diberi tadi ke dalam kotak-kotak nombor atau tempat nombor perduaan. Okey. Kemudian, kita akan darabkan nilai tempat dan nombor perduaan, iaitu 128 darab dengan 1, kita akan dapat 128, 64 darab kosong, kita akan dapat kosong, dan seterusnya semua kita darabkan. Dan akhir sekali, kita akan cari hasil darab baris pertama dengan baris kedua tadi, iaitu selepas kita darabkan, kita jumlahkan, iaitu hasilnya setelah kita jumlahkan, kita akan dapat 186. Okey, maka nombor perpuluhan bagi 101111010, ingat ya, subskrip 2 tu perlu ditulis, ialah 186. Bila kita tukar perpuluhan, perduaan kepada perpuluhan, nombor perpuluhan tersebut tidak perlulah ditulis subskrip 10. Okey, boleh faham? Baiklah murid-murid, sekarang kita akan lihat penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan pula. Okey, contoh tukarkan nombor perpuluhan 84 kepada nombor perduaan. Okey, sebenarnya terdapat dua kaedah atau dua cara untuk kita selesaikan penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan ini. Okey, kaedah pertama ialah kaedah bahagi dengan 2 dan gunakan bakinya. Okay, jika kita lihat contoh ini tadi, kita ada nombor perpuluhan 84, kita bahagikan dengan 2. Okey, 84 bahagi 2 sama dengan 42. Okey, kalau murid-murid tidak tahu bagaimana dapat 42, kita cuba kira di tepi. 84 bagi 2 dapat 42 tanpa baki. Jadi bila tiada baki, kita akan tulis kosong. Itu maksud langkah kedua itu, kita catatkan hasil bahagi dengan bakinya, iaitu bakinya sama ada kosong atau 1 sahaja. Okey, kemudian 42 itu kita bawa turun ke bawah. Okey, 42 bahagikan dengan nombor 2. Kita tidak boleh bahagi dengan nombor lain ya, murid-murid. Kita mesti bahagikan dengan nombor 2 sahaja. Sebab kata kunci dia ialah daripada perpuluhan kepada perduaan. Okey.
42 bahagi 2, kalau kita lihat contoh di sini, 42 bahagi 2, kita akan dapat 21 tanpa baki. Iaitu kalau tanpa baki, kita akan tulis di sini bakinya ialah kosong. Kemudian 21 kita bawa turun ke bawah. 21 bahagi 2 sama dengan 10. Okey, kita cuba 21 bahagi 2, kita akan dapat 10 dan bakinya ialah 1. Baki 1 itu kita akan tulis di sini. Okey, kemudian 10 kita bawa turun ke bawah. 10 bahagi 2 kita akan dapat jawapan 5. Okey, tanpa baki, kosong. 5 bahagi 2 kita akan dapat 2. Itu 2 kali 2, 4. 5 tolak 4, baki dia ialah 1. Okey. Kemudian 2 itu kita bawa turun ke bawah. 2 bahagi 2 sama dengan 1. Baki kosong. Okey, ni belum berhenti ya murid-murid. Kita mesti selesaikan sehingga hasil bahagi tidak boleh dibahagikan lagi. Okey, sekarang ni 2 boleh bahagi dengan 2 kan? Masih ada baki dapat 1. Okey, 1 itu kita bawa turun ke bawah. 1 bahagi dengan 2. Barulah kita dapat sehingga hasil bahagi tidak boleh dibahagikan lagi. 1 tidak boleh dibahagikan dengan 2. Kita akan tulis kosong dan bakinya tadi kita akan ambil 1 tadi. Okey, dan kita akan baca dari bawah ke atas. Okey, so jawapan dia ialah 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0 dan jangan lupa ditulis subscript 2. Okey. Okey, sekarang kita lihat pula kaedah kedua untuk menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey, kaedah kedua ialah kaedah ambil daripada baki. Okey, kita akan lukiskan dulu atau tuliskan nilai tempat bagi nombor perduaan sehingga nilai tempat itu kurang atau bersamaan dengan nombor perpuluhan. Okey, kita lihat nombor perpuluhan ialah 84. Okey, nombor perduaan yang paling hampir ialah sehingga 64. Okey. Kemudian kita akan tolakkan nombor perpuluhan dengan nilai tempat yang pertama. Okey, kalau kita tengok tadi ada pergerakan animasi di sini tadi 84 tolak 64 kita akan dapat baki 20. Okey, jika nombor itu boleh ditolakkan dengan 64, kita akan tulis 1. Kemudian kita akan bandingkan 20 dengan 32. Okey, 20 tidak boleh ditolakkan dengan 32. Okey, kita akan tuliskan kosong. Okey, kemudian 20 tadi kita bandingkan dengan 16. 20 tolak 16 boleh dapat jawapan 4, kan? Okey, kemudian kita tuliskan 1 jika kita boleh tolakkan nombor tersebut. Okey, kita bawa baki 4. 4 tolak 8 tidak boleh, jadi kita akan letakkan kosong. 4 tolak 4 boleh, kita akan dapat kosong kan? 4 tolak 4 kosong, jadi kita akan letak 1. Kemudian di sini ialah kosong. Bakinya semua kosong sekarang. Kosong tolak 2 tidak boleh kosong. Kosong tolak 1 tidak boleh, jawapannya kosong. Okey, jawapan terakhir ialah 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, subscript 2. Kita boleh juga menyemak jawapan dengan menjumlahkan hasil darab baris pertama dan baris kedua dalam jadual di atas. Ni baris pertama, 64 darab 1 tambah 32 darab 0 tambah 16 darab 1 sehinggalah 1 darab 0. Kita jumlahkan hasilnya dan kita akan dapat jawapan ialah 84. Dan jawapan itu sama dengan soalan yang diberi tadi, iaitu 84. Jadi murid-murid boleh pilih kaedah mana yang sesuai dan yang murid-murid boleh faham. Okey, murid-murid, ini latihan yang cikgu mahu murid-murid buat di dalam buku latihan. Okey, latihan 1, bina sebuah poster tarikh perdoaan. Okey, tarikh itu ialah tarikh lahir murid-murid. Macam contoh yang cikgu bagi tadi, tarikh lahir 05/08/2008. Okey, murid gunakan tarikh lahir murid-murid semua. Poster yang direka bentuk perlu dapat memaparkan tarikh dalam hari, bulan dan tahun mengikut format yang diberi ini.
Okey, jadual di bawah menunjukkan satu contoh reka bentuk tarikh perduaan. Okey, salin ini dalam buku latihan dan buat. Okey. Okey, latihan kedua pula ialah aktiviti berfikir 2.4, buku teks muka surat 28. Okey, sila selesaikan semua soalan ini. Okey, yang pertama kita akan tukarkan nombor-nombor perduaan berikut kepada nombor perpuluhan. Cuba ingat balik kaedah apa yang kita gunakan tadi. Dan yang kedua ialah tukarkan nombor perpuluhan yang berikut kepada nombor perduaan dengan menggunakan dua kaedah yang cikgu sudah tunjukkan tadi, iaitu kaedah bahagi dengan 2 dan guna bakinya, dan kaedah satu lagi iaitu kaedah ambil daripada baki. Perlu tunjukkan kedua-dua kaedah ya. Okey, semoga berjaya. Bye.